اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? 26. Kat ni. Ya? 5. Dan 26. 5 dari bawah. Berbuat taat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Dan jika ada engkau berbuat taat menuntut oleh hak Allah Ta'ala dan engkau itu memandangkan taat itu anugerah Allah Ta'ala atasmu. Dan jika ada engkau itu berbuat maksiat maka dituntut oleh hak Allah Ta'ala engkau itu taubat kepadanya Allah daripada segala maksiat itu. Demikianlah engkau fikirkan tiap-tiap waktumu itu baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang ini kita muhasabah, kita periksa diri kita. Aku ni buat ibadat ke buat dosa? Tiap-tiap hari dia ada kan? Ada kala kita buat ibadat, ada kala kita buat dosa. Kita tengok kita buat ibadat hari ni. Tadi pergi semayang Jumaat, petang pergi dengar, malam dengar pula semayang. Ada sedekah. Maka jangan sekali-kali nampak hak pandai kita dah. Nampak tu anugerah Allah Ta'ala. Walaupun sikit, bila kita nampak hak tu anugerah, Allah bayar gaji. Walau banyak ibadat kita nampak hak bijak kita, pandai kita, terror kita, bukan pemberian Allah, pertolongan Allah, tak ada gaji sekepeng. Waktu nak bijak, kena bijak. Dan bijak kerja sikit gaji banyak, dan bodoh kerja banyak gaji kecil. Gitulah. Nyaku dari pagi sampai petang sampai leku tulang belakang. Boleh menang ria. Jadi kita nak kerja sikit gaji banyak. Dah kalau kita kerja banyak, kau banyak lagi. Nak? Jangan tengok bijak kita. Hebat kita boleh semayang. Orang lain dah agak catang, aku boleh pergi dengar. Aku boleh ni, boleh tu, boleh ni. Tak nampak pertolongan Allah. Bila tak nampak, ujub dia panggil. Kaji yang boleh pergi ke Mekah, boleh puasa, boleh sembelih, boleh apa, Allah tolong. Kalau Tuhan tak tolong, malah ni tak boleh mari sekarang. Duduk dengan bini, tengok warta berita. Tiba-tiba aku boleh mari, bukan handa aku, bijak aku, terror aku, pemberian Allah. Maka kita sentiasa mengharapkan pemberian. Orang bersyukur segala ibadah dia ingat ni pertolongan Allah. Faham? Bila kita ingat kita boleh buat benda baik, pertolongan Allah, la azidannakum, aku tambah lagi pula. Jangan nampak pandai kita. Setan dia bijak dia bukan PhD, bapak pada profesor lagi. Datang setan ni. Orang hendak sembahyang, dia kacau bagi hendak sembahyang. Padahal kawan tu dok semayang, dosa besar dah. Dok atas gerai ramai-ramai. Kacau juga. Patut lock situ lah. Dia tidak semayang dah. Ramai-ramai duduk sembang atas gerai. Daripada orang bagala lohor sampai kasar. Mana dosa besar dah kan? Layak masuk neraka tau. Kacau juga datang, dia apa hati. Suruh pergi gewe, suruh pergi akak porong, pergi ambil porong tu. Baru siapa apa model baru. Ketung, mudah tengok lagi muka ketung. Faham tak?
Dia tak puas hati dengan dok semayang saja, dia suruh buat benda lain pula. Tu golongan hak dok semayang. Golongan hak beribadat, dia kacau kau. Habis belum semayang, dia suruh niat tunjuk ke orang. Nak, tu golongan semayang. Tak sampai masa lagi duduk repak dulu dalam surau, dalam masjid. Nak, tok guru dak apa lagi? Allah, saya kata buat wirid sikit buat wirid sikit. Nak lambat lagi start buat wirid sikit, buat mulut bibir sikit. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang ramai belakang tengok. Oh, baik. Kita pun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masuk dalam buka rokok. Dia dah main ngai datang buka rokok tu. Dengan unjang dengan bubu pahala atas naik belakangnya kau. Dengan tu guru, tu imam, tu Bilal, wali kau ke dia belaka. Nak. Orang ada belakang tu ambil rehat tu baca Quran. Awak. Jangan duduk diam gini, syaitan kata. Nak, kita ingat ke malaikat dah iblis. Kita pun tengok ambil Quran innamal mu'minu. Aduh, syaitan kata beres bukan kerana Allah, kerana aku suruh dah. Nak, ahli ibadat masuk neraka. Rokok molek sikit, buat tak gerak itu, sujud lama gitu. Orang ramai ni, kita pun bergaluh rokok, bergaluh sujud. Dumah, macam lipas kudung, cucu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baju pun tak pakai. Dan bila kita muhasabah, kita tengok-tengok diri kita ada berbuat dosa, maka senang saja cerita dia taubat kepada Allah. Nak, Allah beringat kalau kita kata aku minta ampun kepadamu. Kerana apa? Kerana dia Ghaffar. Nampak? Ataupun Ghafurun, sangat suka memberi keampunan. Orang yang suka memberi ampun, maka kalau ramai orang buat salah, mari minta maaf, suka dengan dia. Nak, kita ada satu benda, yang benda tu kalau orang mari tengok belaka, suka kita. Nak, tiba-tiba orang tak mari tengok benda tu, perah kita. Nak, kita beli kasut baru, spek baru, seluar baru, comel baru beli. Habis 1,500. Kasut merah. Nampak? 50 ya beli. Seluar kotak. Bandar baru beli tadi, wakar tape. Baju kuning, lengan hijau. Oh kelah, macam Boria tu. Jangan beli topi se. Angry Bird. Nak turun bandar ni, nak suruh orang tengok lawanya nak. Pakar-pakar dengan kasut merah, dengan luar kotak, dengan baju kuning, tapung hijau, dengan topi se. Turun bandar, nak suruh orang tengok. Bukan kita nak tengok pakar lawa gitu tak. Nak suruh orang tengok. Siapa bandar, tak ada seorang orang. Orang pergi kat tiada utuh belaka, tunjuk WhatsApp. Dia seorang diri dalam bandar Terengganu tu, dia seorang diri. Suka tak? Tak suka. Begitu juga dengan Allah, bila datang berduyung-duyung hambanya, masing-masing meminta ampun kepada dia, kerana dia maha pengampun. Suka tak Allah? Suka. Tiba-tiba dia Ghafurur Rahim, sangat kasih sayang, sangat suka beri ampun. Kita tak minta ampun. Nak, tu dosa kita banyak-banyak mana dosa. Dosa benda. Dosa besar, zina. Minta ampun lah. Nombor zina apa orang? Ramai 6 orang. 60,000 orang ni ampun lagi. Kalau gitu sejak kita orang siapa ribu-ribu baru kita minta ampun. Jangan buat gitu. Nolek mati atas perut porong. Balik awam. Nak. Nah, ajar tak tahu. Nak. Sahabat-sahabat Nabi bunuh anak. Anak beranak tengok puang. Hidup-hidup ambil kambuh. Nak. Besar daripada berzina. Minta ampun Tuhan, ampun. Dosa minum arak, Allah pakat tong tak main macam kita minum arak. Malang tahun baru beli kasbut 2 tank. Mabuk keling. Faham tak? Sahabat bubuh tong di rumah. Dalil bila diurungkan haramnya arak, masing-masing sahabat berlari balik di rumah
katok payang hok isi arak. Payang tak main beli hotel gini. Sahabat Nabi, faham? Katok payang sehingga jalan-jalan di Madinah dipenuhi dengan arak pada masa itu. Kerana semalam turun ayat haram arak. Nak balik pecah, waktu pecah kerek, main bola kerek terus arak. Nak, paraknya minum arak dan jadi minuman biasa. Orang Melayu minum arak tak macam minuman biasa, pagi teh tarik. Faham? Malam kopi. Oh, lepas tu minum arak. Tahun baru je, buat gila babi dia. Faham tak? Gitu je. Nak sambut merdeka, malam merdeka. Nak orang Arab macam orang putih minum arak. Arab jahiliah masa datang awal Islam. Arak macam putih pagi minum arak. Pagi makan roti canai, roti payang minum arak. Tengah hari minum arak. Minum arak tu minuman dia. Orang putih kan? Nak pagi arak, tengah hari arak, malam arak semua. Allah ampun. Berzina. Allah, kalau puak-puak Arab jahiliah nombor 1 lah dia. Berzina. Faham? Dia ada buat rumah. Dia buat rumah, ada orang puang, orang bujang lah. Nak orang Terengganu ni dia panggil orang bujang, mana pelacur. Kalau luar orang bujang bukan orang pelacur. Orang bujang ni orang tak ada lelaki. Bang, orang Terengganu orang bujang orang jahat. Opang bujang apa tu? Nak orang bujang. Mana tak pakai. Dia ubah orang bujang lah rumah tu dia panggil geng-geng kru-kru dia. Orang sama-sama niaga Abu Lahab, Abu Jahal. Nak dia pakat minum arak, pakat berzina. Siang malam berzina. Akhirnya bertaubat kepada Allah. Jadi sahabat Nabi. Mana lihat dia? Duk main Quran, duk main tasbih, duk perang sabit. Nak pasal bila minum arak jarang dia duk zina. Faham? Kalau main arak, main judi, tak ada main hak jadi lain. Pas minum arak dia mabuk. Bila mabuk buat benda? Mari hoyah ayam, mari pening dia jadi gua ni. Jadi nak ngaji kitab ikan. Dak. Bila mabuk jadi cari sebeh, nak getek sebeh. Dak cari kapurang. Nak tengok Kuala Lumpur dalam disko, dalam park minum air tu. Air kecing setan. Nak air arak tu. Hak ni order ni whisky, hak ni brandy, hak ni stout, hak ni wine, hak ni champagne. Bila mabuk bawa hak tin balik rumah. Buat benda balik rumah. Belajar semayang. Tujuh sahwi. Dah mabuk ada hak tin. Nak cukup set body kit je panggil. Tak oleh-oleh ada berzina. Dah ingat cerita seorang ahli ibadat. Nak sahur sangatlah kuat semayang. Kuatnya semayang, pas salam bangun, pas salam bangun, pas salam bangun. Nak dulu kita kuat main. Pas cerita tak lebih bising. Habis cerita Remi water waiter. Habis water waiter ayam gambar. Habis ayam gambar kita keling. Habis keling tengah malam ghosti pula. Nak ni pas semayang. Jadi buah mulut wak sungguh punya semayang. Dengar di seorang pelacur. Tak apa aku teh kali. Dia pergi teh. Dia pergi masuk dalam bilik pondok, dia buat pondok. Tempat dia tu duduk bandar, dia main kapung. Dia duduk dalam pondok, semayang situ lah, keluar. Mari pogok, dia tengah semayang. Duduk depan dia, joget. Dia apa? Tengah tayar akhir tu, tina pogok duduk depan joget. Tengok kalau kita. Dah habis tayar akhir. Wah, dia balu. Tak jadi apa. Berpuluh-puluh rakaat joget, tak jadi apa. Tengok apa joget depan. Akad takbir, Allahu Akbar.
Nak oleh-oleh ada sambung rakaat. Lah tak jadi apa, buang baju. Faham? Lanjang depan ambil ahli ibadat. Nak joget lanjang. Allah faham. Orang puan lanjang bukan tu imam lanjang. Kalau tu imam motor jelanok gitu tengok. Orang puan comel, hak lawa sekali. Nak kalau mu mana bang? Tengah membayang. Lepo dengan sejadah-sejadah. Dok mu aku lebih kurang kok. Mai apa? Dalam pondok tak ada binga jabat agama, tak ada cegah maksiat, tak ada zaman tu. Nak tina mari lanjang depan comel leteng putih segelah. Nak jeng habis rakaat. Tu nak apa? Nak boleh tak tangga tu kita? Tapi dia boleh akak tangan. Ada? Kalau ada mati pucuk orang tu. Maka bila kita berbuat dosa, kita ada satu tugas, iaitu bertaubat. Bila kita berbuat ibadat dan kebajikan, ada satu tugas, iaitulah ingat akan anugerah Allah. Faham? Batu Tuhan buat syurga besar, kerana ramai orang yang nak masuk. Yang masuk syurga ni orang yang tak buat dosa. Siapa? Para nabi, para rasul. Dan orang yang berdosa dan bertaubat masuk kok. Nak di dosa dan bertaubat, hak ni ramai. Maka dan suatu taat dan suatu saat dibiarkan dirinya di dalam itu bagi makan dan minum dan barang sebagainya daripada segala nikmat yang diharuskan oleh syarak, maka bahawa sesungguhnya dalam saat, iaitu dalam waktu yang disukai oleh nafsu itu, menolongi atas beberapa saat di dalam berbuat ibadat. Dan faedah yang kelima, dengan sebab berkahwin itu melawani hawa nafsu dan memerangi akan dia hawa nafsu dengan mentadbirkan hak yang wajib atasnya seorang bagi isterinya, dan sabar atas kelakuan isterinya yang tiada muafakat dengan dia dengan suami. Yang kelima pula daripada hikmah ataupun faedah berkahwin, yang nombor satu itu iaitulah zuriat. Faedah kahwin ni ada zuriat. Batu orang tak kahwin ni orang rugi. Nak, kerana dia tak ada zuriat. Penyambung bagi keturunan dia. Nak, dah kahwin dah tak lihat anak. Tak usah putus asa. Faham? Minta sama dengan Allah Taala. Tak minta, Tuhan marah. Tu lama dah nikah 30 tahun dah, kita 60 dah. 60 dah, 60 minta. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa tidak minta kepada Allah, Allah marah ke dia. Nampak? Minta sama. Nabi Ibrahim dengan isterinya didatangi oleh malaikat, memberitahu dia akan beranak cek. Kejut isteri dia yang berumur 90 tahun. 90. Nak dan Allah nak beri, tak ada masalah sikit. Minta sama. Maka faedah yang kelimanya, iaitulah kita dapat menunaikan hak-hak bagi ahli. Mana ada tanggungjawab. Seorang suami yang keluar mencari nafkah, dia lebih banyak pahala daripada orang bujang hak tak ada bini. Nah, orang tak ada bini, tak ada masalah, boleh sekian hari kerja tembak balik. Nah, hak nung bersusah payah, hak jadi juru selang, hak jadi driver, hak kaut semi, hak pasang mozek. Nah, macam-macam kerja. Susahnya, turun pagi balik petang, turun petang balik pagi, 3 hari sekali balik ada. 15 hari sekali baru balik ada kok. 3 bulan balik ada. Kerja laut. Platform minyak tu dekat Miri Sarawak. 3 bulan kerja, sebulan duduk kampung. Faham? Kalau 9 bulan ada balik sekali. Kapal dagang. Nak 10 bulan, 9 bulan balik kampung sekali 2 bulan. Nak susah mencari nafkah. Maka kita beriman bila susah boleh pahala. Nombor 1, sahih akidah tu. Biar betul dulu tauhid kita. Waktu ngaji tauhid ni penting dia biar kemah dulu.
Dan tauhid kita betul, pergi awak kerja, boleh pahala semua. Nak, kalau rosak akidah macam orang kafir ya, sedekah tak ada pahala, semayang di gereja pagi petang tak ada pahala, dah. Maka ada tanggungjawab. Bila ada tanggungjawab, maka kita lelahlah nak pikul tanggungjawab. Maka lelah tu adalah pahala. Di antara pahala ada anak bini, iaitulah kita bersabar di atas kelakuan isteri yang tiada muafakat. Faham? Kita ni nak cari orang hak sama dengan kita tak ada. Dah tu dia kata sehati sejiwa. Tak sama kau. Faham? Kata saja awak sedap cakap. Nah, orang cinta memang dia sedap cakap semua. Nah, Gunung Kinabalu aku panjat. Kalau mu ada atas nu, dia masih cinta. Faham? Dia ayat lebih, mu ayat dengan ayat. Maka bila kita ni berkahwin, maka kita bersahabat dengan seorang manusia. Faham? Manusia yang ada hati yang berbeza-beza. Faham? Kita sama kalau kita saing dengan kawan kita. Kita minat baju koko, dia sama minat koko. Kasut tak sama, piyah lain, rambut cara sikat lain. Nak? Banyaklah yang tak samanya. Begitulah. Nak? Dengan isteri. Faham? Kawan kita balik rumah kita, dia balik rumah dia. Kita sama bila kedai, kat kerja. Faham? Bini kita balik rumah kita, dia balik tek rumah kita. Faham? Makna bersama-sama. Bila bersama-sama lebih pada sahabat, banyaklah benda-benda yang takhalluf dia panggil, yang bercanggah. Betul tak? Dia lain, kita lain. Dia lain, kita lain. Maka rumah tangga yang bahagia ialah kurangkan takhalluf tersebut, perbezaan pendapat. Faham? Tapi bila kita kurang pun nak suruh jadi sama betul tak? Tak juga. Jadi akhirnya ada juga benda yang beza. Faham? Jiwa dia lain, kita lain, banyak dah hak sama. Maka hak masih tinggal lagi tidak sama itu tasamuh, iaitu kita berlebih kurang. Kalau kita buat keras kau, jadi balah. Faham? Benda ni kita suka, dia tak suka. Banyak dah benda kita suka, dia suka, tapi yang ni dia tak suka kau. Maka kita berlebih kurang dah. Nampak? Batu orang puang ni Nabi kata kalau mu lak punah mu, kalau mu lawang punah dia. Faham tak? Lak punah kita, lawang punah dia. Gimana itu contoh? Contoh yang dalam kehidupan. Nak bini kita, dia nak beli, kita lak belaka. Habisnya beli belaka, botok kepala kita. Faham? Ni dak dah bayar, ni dak dah bayar, back reaksi tu lelaki. Nak? Dah kita lawang belaka, dak jadi hija lah. Segala hak dia nak, dakwi belaka, tak boleh. Macam budak-budak lah kau puang. Jangan beli belaka, penuh rumah mainan. Nak? Dah jangan kita dak beri langsung, jadi dak suka dia kepada kita. Banyak takaluf, banyak bersalahan. Dia molek sekejap. Nak, katakanlah dia dakwah dah gitu, tak apa, minta maaf abang, kita dakwah dah gitu, dakwah dah. Jangan percaya. Kalau percaya bodoh. Sebab dia perempuan. Faham? Jangan nak marah orang, bukan. Tabiat dia gitu. Betul tak? Kalau dia dakwah dah, bang, dakwah dah. Minta maaf, dakwah dah. Nyewak pula. Dakwah dah tu maknanya kita dakwah dah, lain kali kita buat pulak. Tu maknanya. Betul tak? Dah. Tu orang ada bini tahu. Jadi bila kita tahu dah sifat perempuan gitu, tak usah ambil kira sangat. Faham? Kerana mereka tidak berpegang pada janji. Kalau kita keras pakai betul, nyaknya lagi dia. Nak main sepak terajang atas tekak dia, ataupun kena cerai. Kita pakai keras kita. Nak kena lembut atas. Pasal perempuan dia tidak akan duduk diam. Nafsu dia lebih. Nak? Kalau kita lah ni dah beli, tak ambuh dah. Kalau percaya bodoh. Tak dah 2 bulan nak hak lain pula. Nak macam dak.
Nak, nak beli Ultraman. Kita kata tak sah. Banyak tambah dah main. Allah, ya ni lah. Apa ni adik ambo belilah. Oh ni lah. Oh ni lah. Lah sungguh. Tak. Dia kata tu supaya kita beli. Ha, dah 3 hari Ultraman. Nak beli pula. Dia KK man. Faham tak? Oh lain pula. Ha, rupang itu. Jadi kita faham dah. Maka kita pun aman damai duduk dengan dia. Nak? Ha. Hari tu kita pesan lah tak? Kalau kita balik letih-letih tak usah belebek. Nak? Ha, pasal kita letih buat kerja tak payah belebek lah. Kali jadi balik letih-letih kau serabu. Molek sekejap tau. Molek sampai kiamat. Tak. Molek sekejap. Tak dah minggu belebek pula. Nak? Ha, dah kalau kita pepah tak sakit saja. Sakit saja. Ha, jadi kena bersabar atas takhalluf perbezaan. Dia tak ikut kita sama-sama. Nah. Dia baik masa kita WBT betul tak? Kita WBT baik tak? Baik. Dia panggil kita abang ke pok? Abang lalu. Mek Ani ambil WBT 1000 abang boleh gaji. Ha, abang nak minum Milo. Aduh. Beli 1000 Milo lalu. Agak puang iki dengar. Tunggu dia senyum mai weh. Ada tak kita WBT ke bini marah? Ha, mek jak. Benda bang. Ni ambil WBT ni abang jual kereta. Jadi kereta baru kita ada kereta lama tolong rezeki kita orang ambil 15,000. Jadi ambil niat dah nak wi 15,000. Ambil terima lah. Ada bini kata abang ni bahasa natang sungguh tau. Apa wi kita WBT banyak sangat? Ada? Ada gitu? Ada. Mereka abang, terima kasih abang. Sungguh bang, we kita semua bang. Terima kasih bang. Abang. Muah. Itulah kau puang hakikat dia. Pak bom so. Dan lagi pula menanggung atas kesusahan daripada isterinya itu. Bini kita susah, kita susah. Pahala pula. Ada orang bini dia sakit, dia boleh pahala. Nah, dah bini sakit dia kena pergi hospital. Bila pergi hospital kena masuk wad, tunggu dia wad. Bini pula ke khabar kena tinggal pula rugi, kena cari buah gigi. Nah, kain batik pula dah ingat nak bawa, kena pula kena giata. Banyak orang susah. Banyak tu baru bagian bab sakit. Nah, benda lain pula. Bang. Oh, maknanya bila habis 100 riyal, adik kita nak pergi sekolah. Nah, nak beli benda apa? Oh, mak nak pergi riyal 100 riyal boleh tak? Ambil 100 riyal. Susah kita cari 100 riyal ke adik ipar. Banyak hal kan tu. Nah, ingat kita kahwin tu kahwin seorang, sekapung. Jangan bodoh ngak. Aku terimalah nikahnya dengan Semek binti Said. Mas kahwinnya RM1,000. Bukan Semek seorang jadi bini mung. Kena ingat baik. Tu dah lah tua lagi. Tu ketung mak tu tua. Metang tok dia. Nampak? Pak ni tok ki bini mung. Tak? Nah tu mamak kepala kerah. Adik ipar. Ding belala kacung. Abang ipar. Banyak tu. Banyak hal tak? Banyak hal. Tu nak pinjam motor, ni nak pinjam biti. Ni nak pergi rumah. Ni nak pinjam baju. Ni nak ajak pergi Kuala Lumpur. Ni nak minta tolong ambil surat ni. Banyak tak? Banyak khainah tak? Banyak lah. Nak? Tu pahala banyak. Sekapung tu dah tu. Baru adik-beradik 8 orang. Nak? Kena pupu dia pula. Ni pula. Mak dara sabit. Pak dara sabit. Berlakon. Seterela sekali akad nikah. Tunggu kita nampak boleh bini kita seorang. Seterela lagi. Nampak? Pak dia jadi pak kita, tok dia jadi tok kita. Kalau dia tok nyang dia, tok nyang kita. Abang dia, abang kita. Adik dia jadi adik kita. Nah, tu jadi pahala tu banyak. Nah, ada tak ada 50 orang. Nak sekali kita nikah boleh. Betul tak? 50. Seorang bini 50. Kait amat. Nak.
Dia biar ramai lagi lah. Biar 100. 2 bini 100. 2 trailer pun. Jangan ni ramai saing. Nak? Ni seorang sama. Dan mengusahakan dalam menghasilkan mengislahkan dia kan isteri. Kita ajar dia, tegur dia, pesan dia, khabar gini semua pahala belaka. Kayak gini ingat semayang kan, tak ingat semayang tu sedap ingat basuh pahala. Pasal apa? Dulu ada masih duduk bujang tegur orang suruh semayang. Tak ada, dah mau duduk sekor nak pesan dia pesan ke rimah. Apa? Dah bini ada pesan tu pahala. Walaupun hantar mesej. Nampak? Bangun tak habis dah asar ni. Bayang dia. Kunang lebih dah ni. Pahala. Nak? Bini tu pakai baju dengan pendek. Silakan dengan pendek kalau dengan panjang. Boleh pahala pula. Pesan suruh tutup aurat. Jangan pergi lama sangat. Tak baik duduk lama-lama sama orang. Laki dia ada apa ada pun semua. Balik dia. Pahala pula. Kerana berpesan-pesan dengan kebajikan. Nak? Kalau pergi sama orang jangan duduk lama. Faham? Dia ada adab bertandan. Melainkan tuan rumah dia kata jangan balik lagi. Baru kita boleh duduk lama. Ramai tetamu jenis tak reti bahasa. Faham? Duduk nak pergi orang 15 minit, lepas minum air akan makan jepuk pun, minta diri dulu dah. 15 minit je. Kalau zaman ni zaman orang sibuk. Nak? Bukan mesti balik khabar minta diri dulu dah. Balik lah. Tak, 2 jam. Air tu siapa tinggal keladak bawah tu minum kau. Tak ada arah nak buat. Siapa tu amat bila nak balik datang ni. Ada jenis tetamu itu. Tuan rumah awak tak ada arah dah, awak letih dah. Dak alik kau. Tuan rumah tanya kau apa dah? Kali tuan rumah tanya jang maknanya balik bodoh. Mak tu adab-adab tuan rumah kalau tetamu kita tak mahu balik jangan tanya jam. Waktu tu dulu dia banyak kiasang-kiasang. Nak maknanya kalau nak suruh tetamu balik tanya jam. Hang, kau apa dah ni? Nak tetamu yang cerdik 11.30. Saya minta diri dulu lah. Reti bahasa. Kalau hak tak cerdik 12.30 aku bawa. 3 kali tanya. Tak gerak. Nak turun pasang abang yamak, tak gerak lagi. Apa tu pasang kelambu depan. Tidur luar. Gerak tak gerak. Lepas menengung tuan rumah, awak guana. Ada awak lolok, ada orang telefon ada. Suruh anak telefon tuan rumah, telefon ayah bawah. Faham tak? Ayah turun lagi, tu telefon lah. Ayah awak cakap, kering, halo. Okey, tak. Ada orang mari rumah. Saya tubik lalu ni. Ada orang mari rumah. Saya pergi selalu. Orang janji dengan orang. Orang janji dengan orang. Dulu hak pak darat gitu kok. Dak gerau. Lala kami kolok. Balik natang balik. Faham tak? Dan awak kan ni bahasa bodoh. Nak jalan dengan orang ada erti bahasa. Kawan tu apa geliak atau rumah. Nak, balah dengan bini ada. Dah saing duduk lama. Bini dari atas tadi dah duduk atas katil. Tunggu. Nak, pakar dengan bunga melor apa tunggu kita. Dok cakap nak tunggu dah. Nah, jadi kita dah naik. Ngajuk kita naik dah tengok tidur bini ngajuk. Esok catung kelebeknya muka. Dah bang nak buat gana dah. Janji ku apa? Abang kata ku 12 naik. Awak ni tak balik masih bengong. Tak. Ni tak nyusah orang. Nah, malaikat tuan rumah dia lah. Itu tak apalah tuan rumah dia kata. Allah mu dah lah mari jarang-jarang sekali duduk kau dulu aku nak tengok muka mu tak puas. Nak? Baru tu. Tanya kat buat walolok dulu. Kita tak boleh lama ni. Kita dalam 2 minit, 3 minit kita singgah. Nak tanya khabar. Nak? Tuan rumah pun memang aku tak boleh lama tengok muka mu balik dia kan. Dia gitu. Jadi kalau jenis pergi lama gini lain kali dia mari orang uka itu. Orang ada uka itu banyak berlaku. Assalamualaikum. Dia pula tengok datang ni. Tapi.
Ya. Waalaikumsalam. Tak. Ada orang Ada awak gua ni. Bukan salah tuan rumah tak reti bahasa. Hang. Orang ada kerja nak jawab surat, nak jimak, nak apa macam kerja. Dan menunjukkan kepada jalan agama Allah Ta'ala tegur benda hak kena daripada hukum syarak. Nak? Pakai tudung tak kena, pakai tudung gini, tak pakai tudung gini. Baju tu sekat sangat, so pakai baju ni sekat sangat, labuh sikit. Nak? Tegur dalam bab agama. Bini ada di rumah mayang tak betul, kita tegur. Kaki tak buat gini lah kali mayang, gini kaki. Pahala sama. Nak? Dah kalau duduk seorang, tak ada bini nak tegur dia. Tegur cicak. Hello. Memang gitu. Ada pahala. Nikah dia lah. Tunggu. Ada duduk seorang. Nak terbit dajjal, tak pun nikah lagi. Dan syariat Muhammad serta bersungguh-sungguh pula mengusahakan bagi rezeki yang halal. Kerana memberi belanja akan dia akan anak dengan bini. Cari rezeki halal. Rezeki jangan hak haram. Siang tengoklah. Hak jenis rezeki haram, makan rasuah. Leni kerajaan banyak makan rasuah. Menteri rasuah, khani rasuah, gawa takbir rasuah, pengarah rasuah, bukan semua hak rasuah. Ar-rashi wal murtashi finnar, dalam api neraka. Hak tu jaminan akhirat. Dah dalam dunia kau ni hak jenis sek-sek rasuah kan. Semayang tidak diterima. Allah beratnya. Bila semayang tidak diterima, haji belakang saja lah. Batu pun cari lari JKA. Tak apa tahu batu. Faham tak? Boleh 3 tiala. La yakbalullahu salati ahadikum fi jawfihi haramun. Allah tidak terima satu pun solat kamu yang ada makan harta sumber yang haram. Siapa kata? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar. Bukan Haji Bakar, tukang pelang. Bukan pokok kebek sapu. Bukan bakar apa benda ni hak ngai tu peraih. Sayyidina Abu Bakar. Khalifah yang pertama. Makan harta haram, semayang tak terima. Wajib ni boleh nak kemu tapi ijabah. Aku kecek datuk saing. Dah berapa? 20 okey lah. 20,000. Hari hari dia 20,000. Nak projek tu ke dia, tenda boleh beli ke dia? Nak? 20,000. Makan anak bini, makan darah haram. Nampak? Makan haram siang dia. Orang jangok lawa, pakai kok, pakai tak, kerja pejabat. Tapi rasuah. Nak? Lambat kau ni, lambat ngak bocor tu bik ni, lambat ngak ni. Nak? Bagi aku, boleh nak derah. Ada dah atas meja. Nak? Blackberry suti mah. Cari telefon 1,000 bayar. Telefon suti. Molek-molek ada dia ambil surat, ibu depan. Boleh molek-molek ada. Nak? Makan haram. Semayang tak terima. Haji Marlboro. Tak ada apa-apa lalu. Ramai tu duduk tu. Labbaik Allahumma labbaik. Esok uku. Duduk dalam kemah belaka. Makan haram, so duduk dalam kemah. Baik mu duduk rumah, main kemah pengakak. Haji lagi tidak diterima. Nak? Tuak jenis makan haram. Hak kata hukum hudud tak layak. Hak kata hukum hudud tak wajib buat dah. Hak tak ada hukum Quran tidak sesuai zaman sekarang. Hak kata hukum hudud kalau kita laksana jadi tak maju negara. Hak tu tak jadi haji tu. Haji komuni panggil. Dan kerana memberi belanja akan dia dan mentarbiyahkan segala anaknya, maka sekaliannya itu amal yang amat besar pahalanya. Boleh pahala orang lelaki. Pergi ke laut nak pergi tanggung anak bini cari piti, boleh pahala. Susah panah dia ke laut, Allah ngai. Pikul injing tu Allah berat dah. Nak injing 15 kuda berapa kilo? Injing sakuk tu Suzuki. Tak tahu sekarang. Injing sakuk tu 15 kuda berapa kilo? Tak boleh jawab sekarang. Pandai pikul.
Pikul naik masuk dalam motor tu. Berat nanang. Tujuan nak pergi nyai khisi. Boleh piti tanggung anak-anak makan sekolah gitu gini. Pikul tu pahala dah. Faham? Lebih berat, lebih banyak pahala. Faham tak? Nak banyak lagi pahala mu pikul bot tu. Nampak tak? Mbah pun dalam air. Biar banyak pahala. Masuk tu start motor tak tu satu pahala. Yang lambung dia ombak pula pahala pula. Banyaknya pahala bagi orang yang beriman. Kerana Allah adalah kerajaan yang paling kaya. Jadi dia nak beri sebanyak-banyak gaji dan elang bagi orang beriman. Nak duduk tengah panas tu pula muka macam ke ikan apa benda? Lolong bara muka. Merah bahang di matahari. Boleh pahala pula. Setiap peluh yang menitik mencari rezeki yang halal, satu pahala sedekah untuk setiap peluh. Nak? Balik pula sedap-sedap pergi makan kanak. Nak? Ikan ebek sekor masuk kicap. Nolek dak dan jamuh sikit ayah. Licing bang dia anak ekor. Pala mak dah. Faham tak? Ayah kata dak tinggalkan ayah sikit. Dak udak itu amak. Dak udak sungguh. Sebelah pala ikan duduk dalam mulut mak. Nah, tak apalah biar ke dia. Makan sedap-sedap, beli sedap-sedap, buat balik ke anak, boleh pahala besar. Satu suap yang masuk dalam mulut bini kita, maka satu sedekah Nabi kata. Luqmah tu satu suap, Nabi kata. Sedekah maknanya satu sedekah Tuhan bayar 10 pahala dengan sekali suap. Kita bilang balik lagi bini kita akan asyik berapa kali suap. Tak dia bilang tau. Bilang sekali. Balik ni bilang. Tengok benda bang. Secara lah. 30 kali suap. Nak 30 sedekah. Kali 10 300 pahala. Tu baru nasi. Air dak lagi. Nak banyak pahala. Dak mana banyak sangat. Masuk neraka juga. Dosa banyak lagi. Tambung dosa. Kalau bini dia makan banyak, lagi banyak pahala. Nak tambah. Macam tong bini. Kerana demikian pekerjaan itu adalah riayah dan wilayah, iaitu menjaga dan memimpin. Maka adalah kelebihan keduanya, menjaga isteri dan anak dan memimpin mereka itu amat banyak lagi besar. Sabda Nabi SAW, yaumun min walin adilin afdalu min ibadati sab'ina sanah. Sehari daripada wali adil, yakni orang yang mempunyai perintah yang adil, itu terlebih afdal daripada berbuat ibadat 70 tahun. Maka ada segala orang yang menanggung kesusahan ahlinya dan anak itu menempati kesusahan dalam perang, pergi perang sabilillah. yakni pahala tanggung susah ahli anak beranak itu sama seperti menempati pahala susahnya pergi perang sabilillah. Dan demikian lagi belanja yang dibelanjakan pada isterinya. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Soalan pertama, saya menazar kakak saya dapat balik duit saya 2,000. Kalau saya dapat balik duit saya 2,000, saya nak belanja ahli keluarga makan nasi mandi. Saya dah belanja sebahagian duit mereka, tapi ada 2-3 orang lagi ahli keluarga hak tak suka dan tak berakhir nasi mandi. Apakah perlu saya buat? Kalau saya belanja juga, dan kalau dia tak makan, rugilah, atau nak kena ganti nasi lain? Jawabnya tak kena ganti. Faham? Dia
nazar kalau aku dapat duit aku 2,000 ni, aku menazar nak pergi makan ke anak bini aku, contoh nasi mandi, nasi arak tu lah. Faham? Tapi ada 2-3 orang tak makan nasi tu. Jawabnya dak wajib ganti nasi lain. Sama macam orang nazar nak melih kambing. Nak pergi makan ke anak beranak dia, dia pun tunda nazar melih kambing. Ada pula 10 orang tak ambuh makan kambing, nak lembu. Dak wajib pergi cari lembu pula. Yang wajib sembelih kambing beri makan. Orang tak makan sudah. Soalan seterusnya. Adik saya ambil sebahagian, wak ngekor. Saya dan ibu satu bahagian untuk korban. Boleh tak saya dan ibu daging korban itu untuk dinazar bersama daging akikah dan diberikan kepada orang? Sebab satu bahagian adik saya ambil untuk akikah tak cukup nak jamu tetamu yang ramai. Adik dia ngekah satu bahagian, dia ngemak dia 2 bahagian. Jadi 3 bahagian. Jadi adik dia ngekah nak pergi makan korang. Untuk dimasak bukan nazar. Jadi daging korban dia, hak dia ngemak dia nak beri ke apa? Ke hak adik dia bagian ngekah. Sebab ngekah panggil orang kapung takut tak cukup sebahagian. Sebahagian dia 10 kilo kalau lembu besar sikit lah. Jadi hak dia hak korban 2 bahagian nak beri ke adik, suruh masak sama. Jawabnya boleh. Tapi kena ada bahagian hak korban itu daging metah beri kepada orang miskin. Itu syarat dia. Tak ada hak bahagian metah sampai ke orang miskin, tak sah korban. Faham? Bukan masak semua. Jadi hak bahagian miskin beri dah pakai miskin. Lepas tu hak lebih boleh masuk beri ke untuk akikah, buat makan ke orang ramai-ramai. Boleh. Jangan buat masak semua. Kerana dalam mazhab Syafi'i wajib daging metah didapat kepada orang miskin. Sebab daging metah dia boleh jual balik. Kalau daging itu gula dah boleh nak jual balik. Soalan seterusnya. Minggu lepas saya ada undangan ke majlis kesyukuran, tapi macam mana tuan rumah ambil duit? Tolong terangkan. Saya menjahit pakaian yang diupah oleh pelanggan saya. Nak tahu adakah lebih yang kain pelanggan dipulangkan, harap dapat penjelasan ustaz. Dia pergi rumah kawan dia buat majlis kesyukuran. Tapi tuan rumah tu ambil duit. Ambil duit lagu mana? Dia ambil duit lah kocek orang. Haram ambil. Dak, kita pergi beri duit, dia ambil. Hukumnya harus. Siapa suruh memberi? Nak, majlis apa pun tak ada majlis pun kalau kita ada duit ke orang, orang pun ambil. Salah tak? Tak salah lah. Sebab Nabi menganjurkan kita memberi hadiah. Faham? Tak salah. Yang salahnya majlis kesyukuran. Nak beri kad seseorang. Bawah tu RM5 satu kepala. Dia jahit pakaian, lepas tu kain yang lebih kena pulang balik. Jawabnya benda ni tak sebut di dalam hadis. Maka bila tak sebut, tak ada nas, balik pada uruf. Faham? Al-urfu muhakkamun. Uruf kebiasaan pun diambil kira dalam berhukum. Tak ada nas, tengok uruf. Uruf ni kebiasaan. Biasanya kalau kain tu banyak boleh buat benda lain pula. Tuan dia nak semula tak? Nak semula, wajib pulang balik. Kalau kain itu reja tak boleh buat benda dah, tuan dia ambil balik tak? Tak, maka tak apa, dak atas balik. Faham? Dia balik gitu hukum dia. Bulan puasa depan saya tadarus Quran surah Yasin. Berapa kali surah lain saya tak boleh? Boleh atau tidak? Tak ada masalah nak baca surah Yasin surah apa pun. Tak ada kewajipan baca suci Quran bulan puasa. Tak, cuma membanyakkan baca Quran. Mana-mana nak surah nak baca kau pandamu. Orang macam mana boleh sembelih lembu untuk korban? Saya bimbang takut jadi saya korban tak dapat. Jadi adab bukan ibadat. Orang yang Islam yang tidak rosak akidah dia, orang ni boleh sembelih lembu. Walaupun dia orang fasik. Tengah-tengah melih tu jatuh nombor ekor, gembok lah kocek. Tu kan melih. Faham? Tak apa lagi, sah. Jangan orang kafir. Soalan seterusnya. Apa hukum suami tak bangunkan isteri solat subuh kerana siang ke dia letih kerja duk tolong suami? Mana boleh siang bab solat subuh kena gerak. Tak? Siang nak gerak bini pasal semalam dia tolong kita dah. Kedua semalam hajak kita. Faham? Jangan main tolong-tolong itu, kena gerak. Gerak. Dia tak bangun juga atau dia bangun dia tidur mula, baru dia berdosa.
Apa kau pak dara suka pinjam barang orang tapi tak suka nak pulang balik? Bukan pak dara mu seorang ramai gini. Hak bagi pinjam mudah, hak bagi atur tu payah. Nak, dak ingat tu lain, hak jenis payah nak atur. Hukumnya haram berdosa hak orang. Kawan saya kata bercinta zaman sekarang biasa mengikut peredaran zaman. Dan SMS bukannya zina. Apakah hukum kenyataannya? Jawabnya memang bercinta bukan zina. Zina ni melenyapkan kemaluan dalam parak wanita tanpa hubungan nikah. Nak, berkapa zaman sekarang ni bukan haram zina, tapi haram dipanggil muqaddimah bagi zina. Faham? Haram itu. Dosa tetap dosa, bukan kerana nama dia berzina. Boleh tak baca hadiah Quran? Bacaan Quran hadiahkan pada ibu bapa masih hidup. Jumhur ulama kata hendaklah dihadiahkan kepada yang telah mati. Sebahagian kecil saja kata boleh hadiahkan kepada orang yang masih hidup. Maknanya pendapat ini tidak kuat. Boleh tak kita buat upah haji umrah untuk ibu bapa kita yang masih hidup tetapi uzur? Boleh, dengan syarat tidak mampu untuk naik kenderaan. Kalau puasa tak boleh, dia kena mati dulu baru orang lain tolong buat. Haji boleh. Semayang tak ada sampai bila-bila tolong ganti. Faham? Puasa boleh, kena mati dulu orang lain tolong puasa. Haji tak mati lagi tapi tak boleh naik kenderaan dah. Maknanya duduk nerak tika tak boleh bangun dah. Tak mati lagi, boleh suruh orang buat. Anak saya nak ngekah lembu untuk saya di Kelantan. Bagaimana cara nak niatkan saya di Terengganu? Niatlah, inilah akikah bapaku, gitu. Kerana Allah Ta'ala. Kalau anak kita, inilah akikah anakku si pulang. Kerana anak dia ramai, bapa seorang tak ada bapa ramai. Ada orang kata surah ni tak sah makmum muslimat ikut tu imam. Sebab ada jidar, ada dinding. Dia kena buka masa nak semayang. Faham? Supaya keluar daripada khilaf dinding. Dinding ni dia mati ke tak? Tak mati. Jadi bila nak semayang, kesok buat macam pitu gitu lagi. Faham? Buat kesok gitu sikit, sekadar teluh orang. Faham lagi? Jadi dipanggil ada pitu. Nak? Senang je, balom dia. Kerakak ngekering. Tak. Tak ada tangan. Time semayang ni buka gitu sikit tau. Buka. Nak? Nak ra'i pendapat muktamad. Saya selalu sangat semayang malam pukul 5.30 sampai subuh, dan solat duha pukul 12.30 sampai masuk zuhur. Kerana saya nak tunggu betul berhenti menitik air kecing saya. Kerana saya kecing tak puas-puas. Adakah semayang saya ini tidak apa ni? Tidak molek. Tidak molek sangat. Jawabnya kalau 5.30 dekat dah nak masuk subuh, pahalanya berkurangan, tapi tetap pahala. Gitu juga 12.30 tengah hari, dekat dah nak masuk zuhur, maka hujung-hujung dah. Kita ambil yang afdalnya 2/3 malam, pukul 2.30 pagi ke atas sampai pukul 4.30 kita berhenti. Itu waktu yang paling afdal semayang malam. Dia juga duha, matahari segala lebih kurang pukul 8 sekarang sampai pukul 10.30. Ambil hak afdal. Jadi hak dia buat ni hak tidak afdal. Tidak afdal tak dapat pahala, dapat, tapi tak banyak sebenarnya waktu-waktu yang afdal. Boleh tak saya nak ambil bahagian korban, sedangkan saya masih ada hutang dengan orang? Boleh, tak ada masalah. Dia tak ada syarat dia kita tak berhutang. Faham? Dia boleh berhutang, boleh masuk korban. Dah patu hak kata tak betul gini. Patut pitih tu 1,500 awak bayar hutang. Tapi tak bayar lagi hutang. Dah kan, dia bukan senang pitih nak dapat 1,500 awak bayar hutang. Dia beli lembu satu gebang. Maka gebangnya itu sah, dan perbuatannya menangguhkan hutang itu berdosa. Faham? Apa hukumnya kalau kita masih rindu kepada bekas kekasih kita walaupun kita sudah kahwin? Rindu ke mana tak tahu. Jawabnya, kalau itu memang perasaan kerana lama dah kita bercinta dengan dia, tidak berdosa. Tapi janganlah diterjemahkan rindu itu dengan perkataan.
Kasih kita tu nikah dengan orang dah. Lama kasih kita 20 tahun. Dah tak jadi nikah dengan kita, nikah dengan JKK. Faham tak? Jadi kita rindu lah 20 tahun dah nikah dengan orang lain. Memang dah pasal hati kita tak boleh nak kontrol. Nak benda yang banyak sangat kita bersama, dia payah nak hilang. Jangan kita terjemah. Terjemah ke mana? Dia atau mesej pula ke bini orang. Rindu tu baru haram. Faham? Zaman kita jahil dulu betul tak orang kata kita pernah buat benda hak tak molek ke perempuan, seperti pernah berzina dengan ramai gadis. Anak dara kita pula kaki akan buat benda yang sama. Kemungkinan kalau kita tak bertaubat. Kalau telah bertaubat pun mungkin juga. Jadi bertaubat dan berdoalah kepada Allah. Semoga kejahatan kita tidak dibalas kepada anak-anak kita pula. Faham? Mana lebih afdal kahwin dengan perempuan baik atau perempuan hak kurang baik yang pernah berzina dengan tujuan nak didik dia? Jawabnya kena tengok dulu kita tu siapa. Kalau kita jenis pendidik, bolehlah kita nak kahwin hak tidak baik kerana kita jenis mendidik. Kalau kita dok cetong juga, faham? Maka jangan tebenglah. Hak teruk-teruk sangat ni lipat balik dengan kita lagi. Daripada pakai kain plekat, spender terus lagi jalan pergi atas. Beri nama anak dan buat akikah sunat pada hari ke-7. Belah mulut sunat hari ke-berapa? Bolehkah bapa anak itu sendiri ingin belah mulut anaknya? Bagaimanakah caranya? Beri nama anak dan buat ngekah sunat pada hari ke-7. Belah mulut sunat hari ke-berapa? Bolehkah anak itu sendiri ingin belah bapa anak nak belah mulut anaknya? Bagaimana cara nak belah mulut anak dia? Jawabnya sunat kita cukup pada hari ke-7, diberi nama hari ke-7 dan dibuat akikah hari ke-7 dan ditahnik pada hari kelahiran, hari pertama. Tapi kalau tak buat hari kelahiran, boleh juga kita ambil tafa'ul dengan hari yang ke-7. Faham? Boleh juga buat. Dah lagu mana? Ambil kema kunyak dalam mulut. Faham? Lepas tu butir tu kehek. Jangan butir bola mulut budak. Faham tak? Butir kehek. Lepas tu kunyak tu biar acur. Buat apa kunyak? Pasal kema budak tu baru beranak. Faham? Takut benda tu keras. Biar jadi acur dulu. Kemudian dilalukan pada langit-langit budak. Langit budak tu. Dilalukan. Lepas tu bacalah sebarang doa. Allah dengar belaka. Dah ayah dia molek tak? Ayah dia afdal. Faham? Dah zaman Nabi, orang bagi kat Nabi belah mulut, ambil keberkatan. Zaman ni tak ada dah Rasulullah. Bagi kat orang-orang alim, orang baik-baik. Faham? Orang lebih-lebih. Bini saya dijaka bersalin bulan Januari 2012. Baru nak belah mulut, nak beranak pula tu. Bolehkah saya simpan daging korban hari raya korban minggu depan untuk buat kenduri akikah pada bulan Januari tahun depan? Saya sudah tempah 2 bahagian seekor lembu dengan niat untuk buat akikah. Jawabnya kalau mu niat nak buat akikah boleh. Kita masuk 2 bahagian nak buat ngekah. Selepas dapat daging ngekah, kita pun simpan daging tu 2 bulan lagi, kita pun masuk makan korang. Boleh. Dah afdal, lagi cepat masuk, lagi afdal. Dan yang kata haram, daging korban. Daging korban kita ambil, kita simpan. Orang yang terima layak ada, tak beri. Haram. Faham? Soalan seterusnya. Apakah nama lain bagi isteri Nabi itu Humairah? Sebab dalam buku Ustaz tak ada nama Humairah. Dan juga ada pendapat mengatakan tak boleh letak nama anak dengan nama Humairah. Sebab dia telah diceraikan oleh Nabi dulu. Betul atau tidak? Kita letak tu pandangan yang muktamad. Faham? Walaupun bilang sampai 13 ada 2 lagi. Hak sebelah tu hak muktamad. Bukan kita nak buat sampai 3 pendapat. Ada 9, ada 11, ada 13. Kita buat sebelah hak muktamad. Jadi apa tak letak 2 orang? Kerana berlakunya ada setengah pendapat mengatakan dicerai ketika hidup lagi. Walau bagaimanapun nasnya adalah dhaif. Apakah yang menyebabkan berlakunya berbeza pendapat dalam bab mazhab? Terutama dalam bab fiqh. Tetapi dalam bab-bab lain tak ada pula.
Jawabnya semua bab ada khilaf. Dari kata tak ada, mana dia jahil, dia tak tahu. Nah, dalam bab akidah, dalam kitab tauhid ada khilaf pendapat. Ada pandangan imam yang berbeza. Dalam nahwu ada mazhab. Nah, mazhab Syekh Khalil, mazhab Al-Sibawih. Nah, dalam ilmu balaghah ada 3 mazhab besar. Dalam ilmu tafsir ada 2 mazhab besar. Nah, dalam ilmu hadis ada pandangan yang berbeza. Bukan fiqh saja tak betul ni pandangan ni. Pendapat ini tak betul. Dengar dua ni, fiqh saja tak. Cuma fiqh lebih terkenal pada orang awam, ada mazhab. Nah, tu baca Quran berapa mazhab? 7 mazhab. Quran kita baca tu, faham? Ada baca kombo, ada baca duri, ada baca kolong, ada baca afah. Nah, banyak berbeza. Dan apa jadi berbeza? Jadi berbeza hak tidak ada nah. Kalau ada dah dalam Quran sebut dengan jelas, hadis sebut dengan terang, tak ada beza pendapat. Nah, contohnya potong tangan pencuri, tak ada beza pendapat. Apa? Kerana jelas dah sebut. Faqta'u aydiyahuma. Hendaklah kamu, hei kerajaan Bi'eng, potong tangan pencuri itu. Dalam Quran dah kata Bi'eng, faqta'u tu domain jamak kena balik kepada pemerintah, ulul amri. Dan ulul amri dalam negara kita apa dia? Ada tafsir selalu lah. Nah, maka 4 mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali dan 18 mazhab lagi potong tangan mereka. Dan lepas tu kat ada khilaf kat mana nak potong. Dalam Quran tak sebut kat siku, kat lengan, kat ni, kat jari, ataupun kat pergelangan, tak khabar. Bila tak khabar, imam-imam berijtihad mencari keputusan. Faham tak? Kerana tidak jelas. Bila cari keputusan, kadang-kadang berlaku hasil ijtihad yang berbeza. Pandangan Imam Syafi'inya potong kat pergelangan tangan. Hak ni kata kat siku. Nah, jadi tu panggil khilaf. Faham? Hak terang dah jelas, tak ada khilaf. Haram minum arak, ada khilaf. Ada mazhab Hanafi kata makruh je. Tak ada. Muafakat belaka. Sebab apa? Jelas sebut. Nah, boleh tak nak puasa sunat esok hari, tapi hari ni tak nak puasa pun? Jawabnya boleh. Kalau esok kita anggap sekarang sebagai hari yang ke-9 Zulhijjah, lusanya 10, boleh kita berpuasa. Nampak? Tengah malam solat sunat apa? Solat tengah malam lah. Bagaimana niatnya? Sahaja aku semayang malam 2 rakaat. Sunat apa dilakukan sekurang-kurangnya perlu dilakukan sekali dalam seumur hidup. Kata setengah ulama sunat tasbih 4 rakaat. Bagaimana niatnya? Allah, aku semayang sunat tasbih kerana Allah Ta'ala. Sedara dalam solat, batal ke tak solat kita tu? Batal kalau sedara tu sekali dengan ketuk. Setiap malam suami saya serahkan duit 1,000 sebulan. Setiap bulan. Untuk perbelanjaan rumah tangga seperti bil, bekerja, sekolah, anak, dapur, lain-lain. Semua tugas diserahkan pada isteri. Apakah status duit itu bila si suami meninggal dunia? Sedangkan duit itu belum sempat diagih-agihkan bayaran yang telah disebut. Suami dia beri 1,000 untuk dia bayar harga, bayar bank sekolah anak, bayar belanja anak, makan minum anak, lepas tu bawang lada apa semua. Lepas tu bila mati kena pulang balik, tak pulang balik. Lepas tu nak hak beri dah. Hak tak beri lagi saka. Berdosa atau tidak bila saya matikan suara azan yang saya setkan di handset saya setiap kali masuk waktu ketika di tempat awam atau khalayak ramai? Jawabnya, kita buat rintung kita ni bunyi orang bang, Allahu Akbar. Tapi dah habis azan, dah bunyi tengah orang ramai, kita tutup. Dosa ke tak? Tak dosa. Faham? Tidak berdosa. Kerana azan tu bukan azan waktu. Azan tu ringtone saja, bunyi azan. Dah kata guana kalau tak habis lagi, makruh. Dan sebaiknya jangan kita buat azan bunyi ringtone. Faham? Jangan buat. Sebab bila kita bunyi, kita kena kerak separuh.
Orang panggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takkan kita nak tunggu habis ayat salah baru nak akad. Molek ia letak dulu. Wajib besar. Nah. Allahu Akbar, Allah. Halo. Jadi bang separuh itu molek tak? Tak molek. Tak payah buat dah. Nampak? Kalau lagu tak apa, tinggal separuh. Apa beza wiladah dan nipah? Wiladah beranak, tubik anak. Tubik tu wiladah. Bahasa Arab. Nampak? Melayu panggil beranak. Nipah darah hak lepas keluar beranak tu tubik darah. Tu nifas. Faham? Di darah. Kita tegur orang cakap masa khutbah, hilang tak pahala jemaah kita. Masa orang tengah khutbah, dia kita tegur orang. Jawabnya hilang pahala mendengar khutbah, bukan pahala jemaah. Faham? Cerita tafsir sikit ayat ni saya nak kepastian. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah akan apa dengan suatu kaum sehingga mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Maksud ayat ini, Allah Ta'ala tidak akan menarik nikmat yang ada pada kita sehinggalah kita tidak syukurkan nikmat itu. Allah akan tarik balik daripada kaya menjadi miskin, daripada aman menjadi huru hara. Faham? Betul tak kubur Nabi Adam di Baitullah? Saya sedok tapi ustaz saya ada khabar. Jawabnya tidak ada kepastian. Tak ada sebarang dalil yang pasti di mana kubur Nabi Adam alaihissalam. Saya kira-kira nak kahwin awal lah. 2 tahun lagi. Sekarang saya baru 17. Ibu saya perempuan. Ibu si perempuan. Suruh anaknya habis belajar. Maknanya 6 tahun lagi. Saya nak elok terus buat dosa. Mohon pandangan. Jawabnya kalau nak kahwin ke dia nak tak kamu? Dia nak, dah dia nak, dah. Wali dia setuju tak? Dah setuju. Boleh nikah tak? Tak boleh nikah. Tak boleh nikah, perempuan tu kena buat surat kalau nak nikah kak. Atau ke jabat qadi kabarkan isteri ayah tak setuju. Jabat qadi atas surat ke ayah. Kenapa tidak bersetuju? Ayah pun khabar sebab gini. Puas hatilah kalau begitu wali hakim, jabat qadi. Faham? Kalau nak nikah sangat. Nak elak buat dosa, kita kan nikah. Jangan paksa orang nikah dengan kita. Dah kita nak nikah dengan dia, kita nak elak buat dosa, kita nikah dengan orang lain yang tadi tak mau nikah lagi. Faham? Boleh tak kita berdoa untuk dijodohkan dengan seseorang? Boleh, tak ada masalah. Doa kan? Jangan doa bini orang dah. Ya Allah, jadikanlah bini dia tu cerang lelaki dia. Nak aku pula. Jangan gitu dah bini orang. Masa korban dulu saya tak ucapkan wakil membeli kepada orang yang membeli lembu. Jawabnya jadi syubhah. Maka tahun ni kita korban molek-molek. Saya wakilkan kepada awak membeli satu bahagian daripada lembu korban saya. Faham? Kata gitu. Saya juga tak ucapkan wakil sembelih kepada orang yang menyembelih. Jadi orang yang menyembelih berdosa kerana kita tak suruh sembelih, dia pergi sembelih lembu kita. Dan ada jenis sembelih lembu tokat motor je. Gagak dulu. Nampak bodoh. Boleh ke pergi sembelih lembu orang gitu? Kena ada izin tuan dia. Tuan dia kata melih lembu saya, baru sah melih lembu orang. Saya juga tidak menyentuh lembu korban itu atau pegang telinganya yang bersambung dengan lembu itu. Sah ke tak korban saya itu? Sah. Kan dia kena pegang lembu pula. Nak, tak ada kena pegang lembu. Sunat bagi tuan korban sembelih sendiri. Hak tu hak sunnah. Siapa nak masuk gerbang, dia sembelih sendiri jikalau satu binatang korban. Tapi kalau bagi 7, takkan 7 orang pegang pisau. Nyewak macam kek hari jadi sami belu tu lain hak tu. Faham? 7 orang pegang pisau jeng habis Nak sembelih ambil sunat tak boleh buat apa? Tak pandai sembelih. Tak ada orang tak ada sembelih. Tak apalah tak pandai. Ataupun jenis tak boleh tengok darah. Jadi serung. Macam kita serung, tengok serung. Sebab tu kita tak meleh. Kita masih jadi gula tak serung. Tu makan tak serung sikit. Maka kalau tak boleh nak sembelih, maka tuang yang masuk korban sunat hadir masa ketika sembelih. Faham? Tak ada orang kata kena pegang ekor, kena pegang telinga. Namanya tendang di lembu capok. Sunat hadir pada masa itu tengok. Tak mampu nak tengok, hadir saja tengok tak lain. Nak ambil keberkatan tumpah darah tu.
Saya tinggal solat tapi dah ingat berapa rakaat. Nak buat gua ni nak qada balik, jawabnya qada lah berapa-berapa pun yang muangga, gitulah lebih-lebih kurang. Dah tak ada bilangan yang tepat. Saya tadi tak pergi solat kerana saya tertidur. Nak kena qada semula tak solat Jumaat tu? Ke qada Zuhur? Qada Zuhur lah, apa qada Jumaat pula? Qada Jumaat seorang diri di rumah dengan takak-takak gila gitu. Ha tak? Nah, qada Zuhur ke? Kan surah Fatihah ada 7 ayat sekali dengan bismillah. Sekali ke? Ya, bismillahirrahmanirrahim 1 ayat. Kalau lebih tu alhamdulillah 6 ayat. Semua kali 7. Selagi hukum hudud tidak jalankan, apakah saya berdosa duduk dalam negara ini? Tak berdosa, melainkan kita bersetuju dengan golongan yang tidak mahu menegakkan hukum Quran dalam negara, atau kita memberi pertolongan kepada golongan ini. Faham? Sekarang ini sebelum kiamat dalam neraka ada tak dia orang hak kena seksa seperti Firaun? Jawabnya memang kena dah, ada orang duduk dalam neraka. Nampak? Tapi Firaun itu tak duduk dalam neraka alam barzah. Kerana alam barzah ni dia seperti neraka dah. Faham? Innamal qabru rawdatun min riyadil jannah. Nampak? Au hufratun min hufarin nar. Kadang-kadang kubur ini macam taman syurga dah, dan ada orang masuk dalam kubur macam lubang dalam api neraka dah, iaitu penuh dengan api dan azab sengsara. Soalan seterusnya tak akhir dah lah, ada lebih kurang 10 lagi. Tak ada jawab. Niat untuk puasa esok macam mana? Nak puasa benda esok, mungkin tahu esok puasa benda awal Muharram. Puasa Arafah. Tak saja aku puasa esok hari sunat Arafah, atau sunat wukuf, atau sunat 9 Zulkifli, Zulhijjah. Faham tak? Boleh belaka dah tu kerana Allah Ta'ala. Boleh ke tak kalau kad jemputan dibuat lain-lain untuk anak beranak dengan orang lain dan seumpama dengannya? Soalan terakhir. Dia kata kad jemputan, nampak? Biasa kad jemputan ni orang kahwin tak? Kenduri orang kahwin lah. Jarang lagi kita dengar jemputan kenduri orang cerai. You buat kad jemputan kau cerai. Jadi dia nak buat kad lain-lain. Jawabnya tidak wajib buat kad yang sama. Faham? Buat kad ni wajib tak? Tak wajib pun. Dulu pakai panggil je tak? Ada kampung tu belah Johor, dia pakai katak ketung. Ketung dia tu, dia katak. Orang akan tahu, lagu gini orang mati, lagu gini orang kahwin, lagu gini kebakaran. Ni ada kedak lagi belah-belah Johor, belah-belah Melaka lama dulu orang cerita lah. Kalau orang kahwin teng rumah dalah makan uluk. Jadi orang pun ingat pergi belaka. Kalau orang mati dia mati. Nampak? Kalau ada orang sakit, ada kebakaran macam tu, rumah terbakar. Kalau tung. JKK bagi wak isang tu. Jadi learning pakai atau surat senang, jemputan diiktiraf pula oleh syarak. Jadi buatlah. Ni nak buat kali hijau, ni buat kali kuning, kok pandam orang ada piti buat hak mahal. Dia tengok dah kad 13 riyal satu kad 13 riyal. Jemputan 10,000 orang. Bayang jutawan so kira tu. Uang dia juta-juta. Jadi dia yang tak bolehnya, hak haramnya, kad jemputan hak orang miskin dia buat hak biasa cak ayam. Hak bagi orang kaya-kaya dia buat lawa-lawa. Hukumnya haram. Faham? Tak boleh kerana menghina orang miskin. Tapi kalau orang-orang anak beranak je, anak beranak, pak dara adik-beradik dia buat hak mahal, hak RM1. Hak orang biasa tak kira kaya miskin pun, hak bukan anak beranak dia buat hak 3%, hak pakai hulah. Faham tak? Tu tak apa. Dia tak boleh beza kaya dengan miskin, haram. Nampak? Gani-gana ramai sangat ditaruh dalam 10 keping, bagian datuk-datuk mari hak kaya-kaya. Dia beri hak molek.
Buka tu bunga api tu tung tembok. Dah. Kalau gitu jadikan haram dan kena laknat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi